Ini adalah soalan esei 1 yang berkaitan dengan kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, jadi marilah kita tengok soalan dia. Berpantukan raja kelok kemungkinan pengeluaran, terangkan konsep berikut. Okey, cuba tengok soalan ini. Dia sudah minta anda sediakan raja. Okey, jadi nanti kita perlu sediakan raja bagi KKP dan dia nak anda kaitkan dengan konsep berikut. Konsep apa? Ada pilihan, kos lepas, ketidakcekapan sumber dan lagi satu adalah kekurangan sumber. Okey, jadi sekarang apa-apa pun first step kita akan sediakan raja ini dulu, okey? Okey, bagi raja yang disediakan ini seperti biasa kita akan sediakan KKP yang ada paksi Y serta paksi X. Okey, kemudian bagi paksi Y ini kita akan labelkan barang Y. Sebenarnya apa-apa barang pun bolehlah ha. Ini asalan dan paksi X ini kita akan labelkan barang X. Okey, anda sudah belajar KKP itu sebenarnya ada dua bentuk kan? Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, apakah bentuk yang wujudnya Lurus. okey bergaris lurus selain daripada itu? Itu cembung. Ya, bentuk cembung. Okey, thank you. Okey, jadi dekat sini kita ada dua bentuk saja ingat, satu bergaris lurus ataupun satu berbentuk cembung. Okey. Dan apa yang Miss nak tekankan untuk soalan ini, tak kisah KKP anda nak sediakan berbentuk cembung pun boleh ataupun bergaris lurus pun boleh juga. Okey, sebab kita buat raja dulu, nanti baru kita buat ubah sesuai dari segi huraian kita. Okey, kalau katakan sekarang saya buat KKP yang berbentuk cembung. Inilah dia. Okey, ingatlah ini panggil cembung ataupun bergaris lurus. Satu straight line punya pun boleh. Pilih mana-mana satu. Okey, dan lepas ni memanglah jangan lupa, okey. Okey, buat kombinasi katakan ini kombinasi A. Okey, biasanya kita terus buat kombinasi B dekat sini kan. Tetapi nanti sebab huraian saya perlu berdasarkan raja ini. Jadi dekat sini saya akan tambah beberapa kombinasi di sepanjang KKP ini. Misalnya, saya akan buat kombinasi B. Okey, sini C dan ini saya buat D. Okey, so ini adalah kombinasi di sepanjang KKP. Okey, jadi dengan adanya raja ini, sekarang barulah kita nak terangkan konsep yang berkaitan dengan yang pertama itu pilihan. Okey, sebelum saya teruskan, masa saya nak terangkan berkaitan dengan pilihan ini, pastikan, poin dia dekat sini, yang pertama, anda kena bagi saya definisi pilihan dulu. Okey, selepas anda jelaskan apa itu definisi, barulah anda huraikan berdasarkan raja dia. Maksudnya huraian yang seterusnya adalah berdasarkan raja. Dengan reti kata lain, nanti masa kita terangkan kos lepas pun sama, anda bagi definisi, kemudian huraian berdasarkan raja. Begitu juga dengan ketidakcekapan sumber, definisi raja, dan kekurangan sumber, definisi raja. Okey, itulah rangka jawapan yang kita sepatutnya perlu sediakan. Okey, sebab kenapa kena kaitkan dengan raja? Soalan dia telah jelas dekat sini, berpandukan raja. Okey, jadi pastikan huraian anda ada kaitan dengan raja. Okey, jadi sekarang kita akan fokus berkaitan dengan pilihan dulu. Seperti apa yang soalan sediakan itu, A. Okey, kemudian tulis pilihan. Okey, tadi Miss telah beritahu kita kena sediakan definisi dia dulu kan. Jadi poin yang pertama itu adalah berkaitan dengan definisi pilihan. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, apakah definisi bagi pilihan? Pilihan ialah keputusan yang dibuat bagi menentukan bagaimana sumber ekonomi yang terhad diagihkan untuk mengeluarkan barang pilihan utama. Okey, dan saya kata ada satu kata kunci yang kena masukkan. Dia kena buat keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan motif atau keutamaan. Yes, very good. Dia kena berdasarkan dia punya motif ataupun objektif ataupun kita panggil keutamaan. Itu kata kunci yang diorang kena masukkan.
Okay, so tak kisah you bagi definisi apa macam tadi punya. Okay, mungkin ada pelajaran kaitkan dengan kekurangan pun boleh. Tapi pastikan, okay, perkataan yang terakhir itu anda ada sebut dengan berdasarkan motif ataupun keutamaan ataupun objektif pun boleh sebenarnya. Okey, ingatlah memang kita buat pilihan tetapi pilihan yang dibuat itu dia mesti berdasarkan motif ataupun keutamaan. Itulah sebab kita kata individu apabila dia menghadapi kekurangan dia buat pilihan kan. Jadi pilihan yang dibuat adalah untuk dapat mencapai kepuasan yang maksimum. Itulah motif dia. Okey, ingatlah itu kata kunci dia. Okey, sekarang kita kena bagi huraian dan huraian ini mestilah berdasarkan raja dia. Okey, kita cuba tengok raja dia. Okey, inilah KKP dia. Jadi sekarang anda kena tahu KKP itu berlaku dekat mana? Okey, apa pandangan anda? Dekat A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Itu panggil apa? Kombinasi. Yes, anda kena sebut kombinasi. Okey, dan masa anda huraikan, anda pun beritahu bahawa pilihan itu berlaku apabila berlakunya pergerakan kombinasi. Okey, sama ada A ke B ke, B ke C ke, C ke D ke, dia boleh buat pilihan lah mana-mana satu kombinasi. Okey, jadi masa anda huraikan, boleh sebut dengan berdasarkan raja. Okey, pilihan berlaku apabila wujudnya pergerakan. Ini kata kunci ya. Pergerakan kombinasi. Okey, kombinasi apa? Pergerakan kombinasi sama ada dari kombinasi A ke B ke, B ke C ke ataupun C ke D. Anda pun huraikan, okey, pergerakan kombinasi seperti okey, dari kombinasi A ke kombinasi D, contohlah. Dan okey, masa anda bagi yang kombinasi A ke D ini, pastikan dia adalah wujud pada lakaran raja anda. Katakan lakaran raja anda hanya buat A, B, C sahaja dan sini tak ada D kan? Okey, jadi pastikan huraian anda jangan masukkan D dekat sini. Okey, so itu adalah berkenaan dengan pilihan. Sekarang kita akan sambung untuk konsep yang seterusnya iaitu kos lepas. Okey, juga sama kita akan tengok dari segi definisi dan juga raja dia. Okey, kita akan buat macam ini dulu dan kita akan mula dengan definisi dulu. So ini adalah B berkenaan dengan kos lepas. Okey. Jadi apakah definisi bagi kos lepas? Kos lepas ialah jumlah barang ekonomi kedua terbaik yang perlu dilepaskan apabila pilihan dibuat untuk mendapatkan barang terbaik. Okey, so kata kunci anda dekat sini. Okey, pastikan anda ada sebut jumlah barang kedua terbaik yang dilepaskan. Okey, dan lagi satu kata kunci yang seterusnya untuk memperoleh barang yang terbaik. So ada dua kata kunci dekat sini. Okey, saya ulang. Okey, barang kedua terbaik dilepaskan. Lagi satu untuk memperoleh barang yang terbaik. Okey, so itu definisi dia. Okey, sekarang kita akan sambung yang berkaitan dengan huraian raja. Okey, pelajar cuba tengok berdasarkan raja kita. Okey. Apakah bentuk KKP ini? Cembung. Okey. Kalau katakan KKP ini adalah berbentuk cembung, jadi apakah kos lepas yang wujud dekat sini? Kos lepas dia makin meningkat. Yes, thank you. Jadi memang kita tahu kos lepas kita adalah meningkat. Jadi untuk huraian raja bagi yang kos lepas punya, yang ini anda kena rujuk balik. KKP yang anda sediakan itu adalah bergaris lurus ke ataupun berbentuk cembung. Macam sekarang yang Miss buat ini adalah berbentuk cembung kan? Jadi huraian saya mesti berkaitan dengan bentuk cembung. Jadi anda pun huraikan. Okey, dengan berdasarkan raja, KKP. Okey, bagi tahu KKP dia, bentuk dia macam mana? KKP adalah berbentuk cembung.
Okey, lepas itu anda pun ulaskan. Okey, kait dengan kos lepas sebab ini adalah kos lepas. Kalau KKP berbentuk cembung bermaksud kos lepas dia adalah meningkat. Dengan reti kata lain, bagi sesiapa yang buat KKP bergaris lurus, okey, kos lepas dia akan jadi malah. Okey, jadi huraian dia mungkin berlainan sikitlah bagi sesiapa yang buat garis lurus itu. So, saya ulang, siapa yang buat KKP bergaris lurus, kos lepas dia adalah malah. Okey, jadi itu berkaitan dengan kos lepas. Dan kalau saya nak huraikan dengan lebih lanjut lagi, apa maksudnya kos lepas meningkat ini? Okey, cuba tengok raja kita. Sekarang kita cuba tengok kombinasi B ini ya. Kita buat dotted line. Okey. So sekarang bermaksud, okey, kalau katakan saya nak tambahkan barang X, okey, barang Y yang dilepaskan, okey, ini barang Y yang kita perlu lepaskan, tengok dari A ke B kan, yang ini dia jadi macam ini. Okey, dan kalau katakan saya tambahkan barang X lagi, okey, tengok point ini, dia tambahkan barang X lagi, okey, sekali lagi saya kena lepaskan barang Y. Okay, barang Y yang dilepas itu akan jadi semakin bertambah. Itulah sebab saya kata kos lepas dia adalah meningkat. Contoh mungkin sini mula-mula dia beza dia 1 sahaja. Nanti beza dia mungkin jadi 2 ke 3 ke, kos lepas dia semakin meningkat lah. Itulah sebab kita kata berlakunya kos lepas meningkat. Jadi kalau katakan bagi soalan ini, okey, anda nak huraikan ataupun kita kata anda nak bagi huraian yang lebih lanjut berkaitan dengan kos lepas meningkat pun boleh, dia akan jadi sedemikian. Okey, apabila kita kata semakin banyak barang X, okey, ditambahkan. Okey, sebab tadi Mi sudah beritahu kita tambahkan barang X kan. Okey, bermaksud semakin banyak barang Y yang perlu dilepaskan. Dan kata kuncinya dekat sini, anda boleh nampak barang X. Okey, barang X kita macam mana? Kita tambahkan. Okey, tengok ya. Barang X, ini kan barang X kan? Kita tambahkan. Semakin banyak kita tambahkan dan barang Y memang kita lepaskan. Okey, so anda boleh nampak barang Y dilepaskan. Dan kata kunci dia semakin banyak barang Y yang dilepaskan, itulah yang menunjuk bahawa berlakunya kos lepas meningkat. Okey, kalau kata sesiapa yang guna kos lepas malah, okey, ayat dia akan jadi sedemikian. Semakin banyak barang X yang ditambahkan, barang Y yang dilepaskan adalah sama. Okey, kalau sama itu maksudnya dia jadi samalah. Ini sebenarnya merupakan huraian lanjut bagi kos lepas meningkat. Okey, jadi anda boleh ulaskan bahagian itu juga. Okey. Sekarang kita sambung dengan konsep yang seterusnya, iaitu C berkenaan dengan ketidakcekapan sumber. Okey, jadi Miss pun tulis dulu ketidakcekapan sumber ya. Okey, jadi sekarang berkaitan dengan ketidakcekapan sumber ini pun sama, kita akan jelaskan berkenaan dengan definisi dulu. Okey, apa yang anda faham dengan ketidakcekapan sumber? Ketidakcekapan sumber berlaku kerana ekonomi gagal menggunakan faktor pengeluaran dengan sepenuhnya. Yes, anda boleh sebut yang itu berkaitan dengan penggunaan sumber. Okey, kata kunci anda penggunaan sumber yang tidak sepenuhnya ataupun penggunaan sumber yang tidak cekap pun sebenarnya boleh diterima. Okey, misalnya berlaku apa dekat sini? Anda boleh tampak berlakunya pembaziran. Okey, anda kena sebut yang ini jugalah sebab kita tidak gunakan sumber dengan cekap kan? Okey, sekarang kita nak kait dari segi raja. Cuba tengok berkaitan dengan raja kita. Okey, yang ini. Saya cuba tambah ya. Okey, katakanlah sekarang saya tambah 2 kombinasi. Satu dekat sini. Ini saya labelkan kombinasi E. Satu berada di sini.
kombinasi F. Jadi sekarang sila beritahu saya ketidakcekapan sumber itu berlaku pada kombinasi apa? E. Ya, okey. Thank you Azlin. Okey, jadi sekarang kombinasi E ini merupakan kombinasi yang berlakunya ketidakcekapan sumber. Okey, dan anda boleh nampak bahawa kombinasi ini dia berada di dalam KKP kan. Okey, jadi masa anda huraikan raja ini, anda bukan saja bagi tahu kombinasi E dan anda kena tambah juga di mana kombinasi tersebut adalah berada di dalam KKP. Kalau yang ini berada di luar KKP. Okey, jadi huraian dia akan jadi sedemikian. Dengan berdasarkan raja, ketidakcekapan sumber adalah berlaku pada kombinasi yang kombinasi yang berada di dalam KKP. Okey, lepas tu barulah kita tekankan iaitu kombinasi E. Okey, kata kunci anda dekat sini, pastikan anda ada sebut berada di dalam KKP. Itulah berlakunya ketidakcekapan. So, kombinasi E. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan ketidakcekapan. Okey, anda kena tahulah disebabkan, kalau kita tengok raja disebabkan sumber dia tidak digunakan dengan sepenuhnya ataupun secekapnya. Jadi dia menyebabkan kombinasi tersebut berada di dalam KKP dan ini berlakunya ketidakcekapan sumber. Dan sekarang kita akan sambung lagi satu konsep yang terakhir iaitu kekurangan sumber. Jadi sekarang kita sambung berkaitan dengan kekurangan sumber ini. Macam tadi, Miss kata kita perlu sediakan definisi dulu. Dan sekarang sila beritahu saya, apakah definisi bagi kekurangan sumber? Sumber tidak mencukupi atau tidak dicapai dengan sumber sedia ada. Ataupun itu memang boleh ataupun kita tambah, kita kata bahawa kehendak melebihi sumber. Kehendak melebihi sumber yang sedia ada. Jadi keadaan ini sebenarnya juga akan menyebabkan kekurangan sumber berlakulah. Sekarang kita akan kait dari segi raja. Kita tengok raja dulu ya. Tengok dari segi raja. Sila beritahu saya kekurangan itu berlaku dekat mana? Dekat luar KKP. Kombinasi? F. Sekarang Miss nak beritahu kalau kombinasi F itu adalah kombinasi yang tidak dapat dicapai. Saya ulang, kombinasi F itu adalah kombinasi yang tidak boleh dicapai dengan sumber yang sedia ada. Sekarang soalan yang saya tanya adalah kekurangan. Jadi kekurangan itu sebenarnya bukan berlaku pada kombinasi F. Sebab F itu adalah kombinasi yang tidak dapat dicapai. Jadi kekurangan itu sebenarnya berlaku dekat mana? Ingat, kekurangan itu berlaku di sepanjang KKP. Kenapa saya kata di sepanjang KKP? Sebab anda cuba tengok kalau dari kombinasi A ke B kan. Kalau saya nak tambahkan barang X, dengan reti kata lain, saya kena kurangkan barang Y. Barulah saya dapat capai kombinasi B. Dan kalau saya nak tambahkan barang X lagi, iaitu pada kombinasi C saya nak tambah barang X, saya kena kurangkan barang Y. Itulah sebab kita kata berlakunya kekurangan dekat sini. Dan tak mungkin pada masa yang sama kita boleh tambahkan barang X dengan barang Y kan? Itulah sebab kekurangan berlaku. Jadi masa anda huraikan, anda pun beritahu bahawa dengan berdasarkan raja, kekurangan sumber adalah berlaku di sepanjang apa? Di sepanjang kelok kemungkinan pengeluaran. Bermaksud kombinasi yang berada di sepanjang KKP ini, saya ulang, kombinasi yang berada di sepanjang KKP ini sebenarnya adalah merujuk berlakunya kekurangan. Itulah konsep dia ya. Jadi saya ulang. Dengan berdasarkan raja, kekurangan berlaku di sepanjang kelok kemungkinan pengeluaran.
Okey, jadi pastikan anda catat ayat itu. Okey, yang berkaitan dengan ini. Kata kunci dia di sepanjang ataupun anda sebut kombinasi di sepanjang KKP pun boleh sahaja. So itu berkaitan dengan konsep dia. Okey, dan sekarang anda cuba tengok markah yang diperuntukkan 10 markah. Kalau 10 markah itu pecahan markah dia macam mana? Okey, yang pertama, kalau anda sediakan raja, 2 markah, 2 markah, kos lepas 2 markah, ketidakcekapan sumber 2 markah dan kekurangan sumber pun 2 markah. Jadi anda jumlahkan, anda akan dapati bahawa markah yang diperuntukkan sama dengan 10. Dan cuba tengok pilihan. Kan tadi Miss kata anda kena huraikan dia punya definisi dan huraian yang seterusnya adalah berkaitan dengan raja kan. Bermaksud definisi sini 1 markah, raja pun, huraian raja pun 1 markah. Okey, tengok yang ini. Kalau katakan anda dapat sediakan raja yang sedemikian ataupun KKP anda bergaris lurus pun boleh diterima 2 markah terus. Pastikan anda labelkan apa-apa barang saja pada paksi Y, paksi X dan labelkan kombinasi-kombinasi yang ada. Okey, sama ada di sepanjang KKP ke, kombinasi E kena ada, F tak ada pun tak apa. Sebab dalam huraian kita tak terangkan pasal kombinasi F ini pun. Okey. Kemudian berkaitan dengan pilihan, seperti apa yang Miss kata tadi, ada definisi ini 1 markah dan huraian raja 1 markah. Okey, kata kunci dia lah dekat sini. Pastikan anda ada sebut berdasarkan motif ataupun keutamaan yang berkaitan dengan raja. Pastikan anda sebut pergerakan kombinasi. Okey, di sepanjang KKP lah, iaitu contoh dari kombinasi A ke kombinasi D. Itu bermaksud pilihan. Anda boleh pilihlah mana-mana kombinasi yang wujud di sepanjang KKP. Okey, berkaitan dengan kos lepas pun sama, 1 markah untuk definisi, 1 markah lagi untuk huraian raja. Pastikan you ada sebut campur, lepas tu ada sebut kos lepas meningkat. Yang ini pula, okey, tadi apa yang Miss sebut ini, semakin banyak barang X ditambahkan, semakin banyak barang Y dilepaskan, itu adalah huraian yang selanjutnya. Okey, anda boleh bagi jugalah. Okey, kemudian kita tengok dari segi ketidakcekapan sumber, 1 markah untuk definisi dan 1 markah lagi untuk huraian raja. Pastikan anda ada sebut, okey, kombinasi berada di dalam KKP, kombinasi E. Dan yang akhir itu adalah kekurangan sumber. Okey, definisi 1 markah dan huraian raja 1 markah. Ingat kata kuncinya, kombinasi di sepanjang KKP. Sebarang kombinasi yang wujud dekat sana itu adalah merujuk kepada kekurangan. Jadi, berjayalah kita dapat skor sebanyak 10 markah untuk soalan esei ini. Okey? Okey, selepas ini saya nak tanya, ada sebarang persoalan berkaitan dengan soalan esei 1 ini ke? Ya, Fatih? Maksudnya kalau raja tu kita lukis sekali je lah kat atas sekali. Tak perlu setiap soalan Yes. kecil tu. Tak perlu. Anda hanya perlu 1 kali saja lukis. Lepas tu rasakan raja yang sedia ada ini. Okey, barulah kita terangkan konsep ini. Okey ke Fatih? Okay, thank you Miss. Selesailah perbincangan kita untuk soalan esei 1 ini.